padamu kekasih, aku berserah. Kerana ku tahu kau lebih mengerti apa yang terlukis di cermin wajahku ini, apa yang tersirat di hati bersama Amali. Assalamualaikum pelajar-pelajar semua. Kalau kita lihat episod-episod yang lalu, kita dapat lihat Julia semakin matang di dalam menyelesaikan masalah hidupnya. Nasihat-nasihat, pesanan daripada ibu bapanya jadi azimat bagi hidup Julia. Dia semakin berani mengatur langkah setapak demi setapak mengharungi hidup baru. Bukan itu saja, Julia menghadapi ancaman daripada Rashid, bekas kekasihnya, serta rakan-rakannya liar dan tidak bertanggung jawab. Julia cuba menasihati mereka, namun mereka tidak mengindahkannya. Pelajar-pelajar sekalian, ibarat anak-anak cikgu, janganlah contohi segala perlakuan dan perbuatan mereka, ya. Julia juga menghadapi ancaman daripada seorang lagi. Siapa? Iaitulah Said Mustafa, adik kepada isteri kedua ayahnya, yang ingin menguasai butik BM Pro, iaitu anak syarikat milik bapanya. Namun Julia tenang dan sabar, dibantu juga dengan sokongan daripada seorang pemuda, iaitu Jun. Siapa itu Jun? Iaitu seorang pemuda kacukan Cina yang ditemui di Australia. Takut je. Tapi ingat saja, depan staf jangan panggil pakcik, panggil Cik Hashim, okey? Dan Cik Hashim akan panggil Cik Julia, okey? Ingat. Jawab satu bukti ya. Staf nakkan Julia berucap sikit. Mereka tu nak menantikan kedatangan Julia pagi ni. Jangan pula terperanjat nanti. Pakcik. Jangan risau, pakcik akan berucap dulu. Tapi Julia nak cakap apa, pakcik? Julia nak cakap apa? Ucapkanlah terima kasih kepada staf. Bagi kepercayaan yang syarikat ni akan terus beroperasi. Ialah macam arwah Datuk ada dulu. Lagi? Pandai-pandailah Julia. Tapi jangan tunjukkan kelemahan depan staf. Main. Cik Julia, ini Gina. Selamat datang, Cik Julia. Gina ni setiausaha kepada pengurusi. Maksud saya setiausaha kepada arwah Datuk. Dan sekarang pembantu yang paling rapat untuk Cik Julia. Silakan. Cik Julia, ini bilik Cik Julia. Silakan. Mulai dari hari ini, Cik Julia boleh mulakan segala-galanya di bilik ini. Silakan. Duduk. Ini kerusi Cik Julia. Sila duduk. Terima kasih, Cik. Sila. Saya rasa elok kalau saya memperkenalkan Cik Julia ni pada tuan-tuan. Cik Julia, yang di hujung sana tu Cik Syukur.
Cik Syukur ni ialah pegawai pentadbir dari bahagian sumber manusia. Sebelah beliau tu ialah Cik Said. Cik Said ni ialah pengurus operasi BM Pro bahagian Travel and Tours. Pernah bertugas dulu di Tourism Malaysia. Dan yang ini Cik Baharum. Cik Baharum ni ialah pengurus kanan BM Pro Transport. Pernah bertugas di MARA. Jadi masalah transnasional ni perkara biasa bagi beliau. Yang ini Puan Samsiah, pengurus kewangan. Satu-satunya wanita dalam tim pengurusan kita. Apa yang Abah lakukan ini semata-mata semua adalah untuk Julia. Dan Abah mau bila Abah sudah besar nanti, Julia akan menantikan tempat Abah. Julia, apa? Boleh ke Julia ada di tempat apa? Julia, perniagaan ini adalah asas kepada kekuatan agama dan bangsa. Fardu kifayah dalam agama. Dan kalau kita tidak bersungguh-sungguh, orang lain akan menguasainya dan macam-macam boleh berlaku. Dan sebab itulah Abah mau apabila Abah sudah besar nanti, Julia menantikan tempat Abah. Dan Julia mesti bersedia. Kenapa? Julia tak minat apa? Julia, Abah pun macam tu juga dulu. Abah ingin jadi seorang ahli agama. Tapi tak sampai ke situ. Allah telah takdirkan Abah untuk jadi usahawan. Dan apabila terlibat dengan kerja-kerja usahawan, kemudian itu barulah minat datang. Jadi Julia akan buat macam tu juga. Julia kan anak yang sulung. Julia mesti bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nek. Baru balik. Penat dia nampaknya. Banyak anak kecil. Biasalah, Nek. Hari pertama Julia ni banyak sangat yang Julia kena belajar, banyak sangat yang Julia tak faham. Julia kena belajar semua tu, Nek. Are you okay? Kakak tahu Adi masih sedih lagi kan? Kakak pun sedih juga, Adi. Kakak lagi terasa kehilangan mak dengan abah. Sebab kakak tak ada dekat sini masa mereka pergi, Adik. Adik tahu tak? Kali terakhir akak jumpa mak dengan abah 8 bulan yang lalu, Adik. 8 bulan yang lalu, Adik. Tapi kenapa mesti mak dengan abah, Kak? Sebab Tuhan lebih sayangkan mereka daripada kita, Adik. Mati itu satu ketentuan dan satu temu janji dengan Allah. Kita semua akan mati. Dan sekarang ni mak dengan abah dia orang dah selamat. Tapi kita belum lagi. Jadi sebab itulah kita disuruh beramal soleh, Adik.
Kita disuruh berbuat baik. Kita disuruh berakhlak baik. Kita disuruh bersolat. Belajar bersungguh-sungguh. Itu tanggungjawab kita. Kita kena buat tu, ya adik? Kalau tuan sayang, kenapa mesti mak dengan abah mati macam tu? Adik tahu tak? Sahabat Rasulullah dulu, mereka meninggal lagi teruk daripada tu, adik. Lebih dahsyat daripada mak dengan abah. Saidina Usman, Ali, Saidina Hamzah, ramai lagi, adik. Mereka mati dibunuh, disiksa. Lagi dahsyat daripada tu. Tapi sebenarnya kita je nampak dahsyat. Di sisi Allah, mereka selamat macam mak dengan abah. InsyaAllah. Ya, adik? Ini ada guna untuk Cik Julia dan kakak. Okey. Kita sini ya. Sini ya. Terima kasih. Sama. Masuk. Cik Julia. Bunga untuk Cik Julia. Bunga untuk saya. Cina tolong masukkan bunga ni dekat dalam pasir. Okey. Mak tahu dia sendiri. Tak tinggalkan abah, mak, adik-adik. Nanti sampai telefon, boleh tak telefon? Boleh hantar email. Sekarang kita belajar menjauhkan keluarga. Kita belajar jadi dewasa. Jadi lebih matang, lebih bijak buat keputusan. I know. Don't you get fine? Everything is tiny. The seats are tiny. The restroom is tiny. You make it perfect. My name is Julia. Julia? Cik Julia ada? Cik Julia sibuk. Tapi,
Said. Ya, maka saya cuba bilang tapi... Tak, nak. Tak apa, Gina. Gina, tolong panggil Cik Hashim masuk sekali, ya? Baik, ya. Cik Hashim, Cik Julia panggil. Masuk. Saya nak jumpa Julia seorang saja. Tapi Encik Hashim pengurus besar dalam kongsi syarikat ni. Jadi dia perlu dengar apa-apa perbincangan sekalipun. Cik Said. Ini masalah keluarga, bukan soal perniagaan. Tak apalah, Julia. Saya keluar dulu. Kalau apa-apa akan panggil saya balik, Cuba Cik Said ceritakan pada saya hal yang sebenarnya, Cik Said. Dah tahu nak buat apa saya nak cerita lagi. Saya nak Julia tarik balik keputusan itu. Keputusan apa, Cik Said? Saya tak buat apa-apa keputusan pun. Datuk Bakar dah janji nak bagi dengan saya. Saya tak mau perkara ini lepas kepada tangan orang lain. Saya tak faham, Cik Said. Sedangkan masa taklimat pengurusan hari itu, Cik Said tak ada. Macam mana nak buat keputusan? Anak dengan ayah sama je. Dalam kes tertentu, ini dialami oleh Julia. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, seboleh mungkin kita berjaya dalam pendidikan, dalam pelajaran dan juga berjaya dalam kerjaya. Dalam kes Julia ni, saya kira kegagalan Julia bukan kerana kegagalan dia malas ataupun dia tak belajar dan sebagainya. Ini ada kaitan dengan tanggungjawab dia sebagai anak sulung. Kerana sejak apabila kedua ibu bapanya meninggal, datuk dan datin itu meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya, dia mengambil tanggungjawab atau melaksanakan tugas-tugas ayahnya untuk memastikan perniagaan ayahnya itu dapat berlangsung dengan keadaan baik. Cik Julia, ini Gina. Selamat datang, Cik Julia. Gina ini setiausaha kepada pengurusi. Maksud saya setiausaha kepada arwah datuk. Dan sekarang pembantu yang paling rapat untuk Cik Julia. Silakan. Jadi oleh kerana itu dia kembali ke tanah air, tidak meneruskan pelajarannya. Dari satu aspek kita lihat bahawa ada semacam kegagalan. Tetapi dari aspek yang lain, dalam dunia korporat dan perniagaan yang Julia sendiri terlibat, malah dalam menghadapi kerana tingkah laku, watak-watak yang terdapat dalam novel itu yang semacam kontra ataupun cuba nak menggagalkan perniagaan itu, ternyata Julia dapat menangani dengan baik. Cik Julia ada? Tuan Said, maaf saya jelas sibuk. Tetapi Tuan Said. Ya, maka saya cuba bilang tapi... Tak, nak. Tak apa, Gina. Gina, tolong panggil Cik Hashim masuk sekali, ya? Baik, ya. Berarti di sini dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan dia berjaya. Dan saya kira dari segi pendidikan, seboleh mungkin kalau boleh kita memperoleh pendidikan yang baik yang tinggi dan sebagainya. Tetapi ini bukannya satu jaminan
banyak juga orang yang ada pendidikan tinggi tetapi melakukan kerja-kerja yang bertentangan dengan moral, yang melakukan kerja-kerja yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini bukan saja ada di tempat kita, tetapi ada juga di suatu tempat di seluruh dunia. Jadi dalam konteks ini, para pelajar yang membaca, menghayati karya ini harus berfikir secara kritis dan secara kreatif, melihat bagaimana watak Julia itu menangani masalah hidupnya, masalah pribadi dia, masalah hubungannya dengan kekasih dia, masalah hubungannya dengan pekerja-pekerja yang melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perniagaan yang ayahnya mempunyai saham yang agak besar situ. Jadi di sini kita lihat bahawa Julia adalah dapat kita anggap sebagai contoh, sebagai teladan bahawa dalam pendidikan, kalau kita nak kaitkan terutama di kalangan orang yang berpendapatan sederhana ataupun yang tak miskin, mereka lazimnya susah untuk mendapatkan peluang untuk nak masuk pelajaran kerana kewangan. Tetapi kalau ini tidak berarti bahawa kemiskinan boleh menggagalkan kita dalam usaha untuk maju dalam bekerja dan sebagainya. Dia kembali kepada individu itu sendiri. Dan individu itu sendiri atau macam dalam kes ini watak Julia itu, dia dapat menyesuaikan dirinya dengan persekitaran, dengan tanggungjawab, dan dia sedar bahawa tanggungjawab itu mesti dilaksanakan dengan baik. Dan kita ini pun kita tahu bahawa selesai dengan cara ceria dan bahagia ataupun. Jadi dapat saya rumuskan, sebaik mungkin kita mempunyai seimbang, berjaya dalam dunia pendidikan dan berjaya juga dalam dunia kerjaya. Tapi dalam kes-kes tertentu, pendidikan yang sederhana atau pendidikan yang rendah tidak semestinya menyebabkan seseorang itu tidak boleh berjaya dalam kehidupan. Dan pendidikan yang dialami oleh Julia itu, kalau kita katakan gagal, itu pendidikan formal. Tapi pendidikan tidak formal yang didapat di persekitarannya ternyata dia berjaya. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang terdidik secara formal, kelulusan tinggi, tetapi dalam kehidupannya tidak berjaya. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah yang anak-anak dapat pelajari? Ingat ya, jika kita membuat satu pekerjaan dengan jiwa yang tenang dan juga berfikiran terbuka, insya-Allah Allah akan memberkati dan merestui segala amalan kita. Fikirkan ya. Assalamualaikum.